Kabare. Alhamdulillah. Bapak saya orang Bugis, mak saya orang Jawa. Jadi saya orang Melayu, tak tahu berbahasa Bugis, tahu sedikit saja bahasa Jawa. Tak tahulah saya boleh datang balik ke Sungai Besar belajar bahasa Jawa insyaAllah pada masa yang akan datang. Pertemuan kita pada malam ini adalah satu pertemuan yang amat penting, yang pastinya selepas kita mendengar beberapa ucapan tadi yang saya akan sambung mungkin selama 4 jam kalau diizinkan, akan memberikan banyak maklumat yang penting berhubung dengan perkembangan situasi negara kita di waktu yang begitu kritikal sekarang ini, yaitu untuk menghadapi pilihan raya umum yang ke-15 yang akan berlangsung tidak berapa lama lagi. Sebenarnya untuk beberapa tempoh minggu dan hari-hari yang mutakhir ini, saudara-saudari sebagai penduduk khususnya di Sungai Besar, lebih-lebih lagi yang terdiri pada pengundi-pengundi, sudah pun saya maklum mengikuti perkembangan yang sedang berlaku yang dibawa oleh media sosial, media utama ataupun media cetak, khabar-khabar berita tentang apa yang berlaku dalam parti-parti yang telah pun menyatakan hasrat untuk bertanding dalam pilihan raya umum yang akan datang. Perikatan Nasional adalah suatu gabungan parti politik yang baru, mungkin lebih kurang 2 tahun saja usia. Ia adalah cetusan idea yang saya pelupuri di peringkat awal-awal semenjak Parti Pribumi Bersatu Malaysia tertubuh. Usianya tak lebih daripada 6 tahun, untuk menawarkan suatu gerakan politik yang baru, tetapi berdasarkan pengalaman yang pelbagai-bagai. Dengan gabungan ini, hajat dan hasrat kita tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan satu tawaran baru, dalam bahasa Inggerisnya a new deal, a better deal untuk rakyat Malaysia. Untuk mencapai hajat mana-mana gerakan parti politik sekalipun, dia tidak mungkin boleh tercapai untuk membentuk satu gagasan baru ini sekiranya dia bertindak secara bersendirian. Kalau tak terbentuk sebuah jamaah sebagaimana yang kita ketahui pada hari ini, yaitu gabungan parti-parti seperti PAS, Bersatu, Gerakan, SAPP dan STAR di Sabah, maka matlamat perjuangan parti seperti ini tidak mungkin senang dicapai. Bagaimana juga kita tahu, kita mungkin mudah dipatah-patahkan karena tidak ada kekuatan. PAS adalah sebuah parti yang sudah lama tertubuh.
dibentuk atas hasrat dan hajat tidak lain ialah untuk membawa satu nilai hidup yang lebih terarah, berpegang pada prinsip yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan agama Islam yang maha suci. Dan PAS sudah pun lama terbentuk di negara kita, sudah pun memperoleh kuasa untuk membentuk kerajaan di peringkat negeri. Tadi disebutkan oleh Profesor, saya hadir di Kelantan untuk sama-sama meraihkan dan merayakan 32 tahun PAS mentadbir Kelantan dengan begitu hebat dan amat berjaya sekali. Tahniah kepada pimpinan PAS di Kelantan yang telah mengangkat darjat dan martabat dan pembangunan rakyat Kelantan ke suatu harakah yang lebih tinggi yang dimuliakan. Juga di Terengganu, semalam saya ada di Hulu Terengganu, yaitu satu lagi negeri yang dipimpin oleh PAS, walaupun disilih ganti di suatu ketika oleh Parti UMNO, tapi nampak yang mutakhir ni PAS sudah menjadi sebuah parti politik yang lebih kukuh, yang lebih kuat, yang hasil daripada perjuangannya didokong oleh rakyat telah mengangkat juga harakah dan martabat negeri Terengganu sebagai sebuah negeri yang lebih maju dan berjaya. Tetapi yang saya nak sebutkan bukan soal itu saja. Mungkin hajat dan hasrat pimpinan PAS sejak almarhum pimpinan-pimpinan yang terdahulu ialah supaya gagasan perjuangan yang diteraskan oleh PAS bersandarkan Islam ini akan dijadikan satu wadah negara yang berteraskan sebuah negara yang berpaksi dan bertunjangkan Islam. Tetapi untuk sekian lama belum lagi berjaya. Sudah mencapai tahap kemajuan tapi belum sampai kepada satu tahap untuk membentuk sebuah kerajaan persekutuan yang dipimpin oleh PAS. Belum lagi. Tidak kata tak tercapai, insya-Allah akan tercapai. Bersatu sebuah parti baru yang saya tubuhkan selepas saya tidak ada parti-parti. Saya disepak terajang keluar dan dipecat dari UMNO. Waktu saya menjadi timbalan Presiden UMNO dan juga timbalan Perdana Menteri. Sebab musababnya mungkin tuan-tuan pun tahu, kerana menentang salah laku yang dilakukan oleh bos awak, bosku, bos dia, Datuk Seri Najib Razak. Dekat mana sekarang dia? Dekat mana? Tak dengar. Apa takut nak cakap? Takkan ditangkap oleh polis. Di luar sana ramai polis. Kita tahu kenapa dia berada di situ. Sebab itu bila mana saya berada dalam situasi sebegitu, saya berpendapat bahawa untuk menyapai ataupun mendapat ataupun menyampai kepada suatu tahap bahawa perjuangan saya hanya boleh berkesan ialah dengan membentuk satu platform parti yang saya namakan Bersatu. Kalau secara bersendirian, saya pun sebut waktu itu dengan Tuan Dr. Mahathir, perjuangan awal ialah menerusi apa yang disebutkan sebagai iaitu platform mendapatkan sokongan rakyat 1 juta tanda tangan, hampir muat 1 lori, hantar ke Istana Negara untuk menyuarakan kebimbangan kita yang amat sangat atas perbuatan-perbuatan kebobrokan, rasuah, salah guna kuasa yang dilakukan oleh Barisan Nasional. Dia tak sampai ke mana. Saya beritahu Tuan Mahathir, kalau hadnya macam sebegini, kita tak boleh sampai ke mana. Maka kita bentuk parti yang saya namakan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Singkatan hari ini sebutkan Parti Bersatu. Tetapi usaha Parti Bersatu tidak mungkin boleh tercapai dan berjaya
Tetapi dengan berkat dan izin Allah terbentuk gagasan baru. Selepas Mahathir, Tun Mahathir meletakkan jawatan, maka dengan takdir dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, didokong bersama oleh PAS, Parti UMNO pada waktu itu dalam keadaan yang agak lebih, apa nak kata, maka kita telah membentuk suatu gerakan politik yang cukup mantap. Niat dan nawaitu kita adalah kalau ada gabungan parti-parti politik Melayu dalam satu kesatuan dan perpaduan yang kokoh, maka matlamat yang disebutkan oleh saya tadi, yang nak dituju oleh PAS, apa juga yang nak sama-sama dituju oleh Bersatu ini, insya-Allah akan lebih mudah tercapai. Here we are today. Sekarang kita sudah ada dalam satu saf, satu jemaah, selangkah lagi untuk mencapai matlamat kita, yaitu 19 hari bulan November ada pilihan raya umum. Dalam banyak pihak dan saya antaranya tak bersetuju pilihan raya diadakan sekarang. Pasal pilihan raya diadakan dalam keadaan rakyat masih lagi menanggung beban kesan daripada pandemik COVID-19. Tengok pada malam ni tak ramai juga yang pakai mask. Cuma tak tahulah calon kita dia pakai mask. Kok takut hari nak menyerahkan barang dia terkurung. Na'udzubillah. InsyaAllah sihat walafiat. Hari ini sudah agak berada dalam keadaan yang lebih baik, lebih sihat, sudah terbuka. Tetapi kesan daripada apa yang telah berlaku hampir 2 tahun lamanya yang kita terkurung ialah musibah, bebanan yang kita tanggung. Rakyat susah, pendapatan berkurangan, ekonomi belum pulih. Sekarang ni, di waktu saat ini, kenapa nak ada pilihan raya? Sewajarnya pimpinan kerajaan yang ada sebelum ni, Datuk Ismail Sabri, tidak bubarkan parlimen. Go for the priority. Apa prioritasnya ialah untuk memperjuangkan nasib rakyat jelata yang menghadapi kesusahan, dhaif, kesan daripada pandemik COVID-19. Itu satu. Keduanya ialah kemungkinan berlakunya banjir. Sudah pun berlaku di banyak tempat, dan ini tentu akan mengganggu gugat proses demokrasi yang kita nak laksanakan melalui sistem pilihan raya. Kita terpaksa memindah, saya tak tahulah di Sungai Besar ni ada banjir atau tidak. Tak ada, alhamdulillah. Tapi di Pagoh ada banjir. Dulu sampai ke Bumbung, sekarang ni kat bawah sedikit. Pasal dah diluruskan Sungai Muar. Saya juga yang buat tu. Kalau dekat Pagoh dia kena tepuk tangan kuat-kuat. Ini tak apalah ceritanya gitu. So why must you have election now? Not the best of time. Tetapi apa nak buat? Kerana didesak oleh Zahid Hamidi. Kenal tak? Siapa dia? Saya tak nak kata Ponorogo, nanti orang Jawa malah tak ke sini. Memang pun ada Jawa Ponorogo. Dia mengaku, saya tak memperkecilkan ras ataupun kaum ataupun asabiyah. Dia tekan Perdana Menteri, mesti ada pilihan raya sekarang. Apa sebab agak sadar dia nakkan pilihan raya? Siapa boleh jawab? RM10. Dia nakkan pilihan raya kerana kita tahu dia menghadapi pertuduhan. Berapa banyak pertuduhan? Berapa? 87. Pandai orang Sungai Besar. Lihat. Mengikuti dengan dekat. Apa tidak hanya ulang alik pergi ke mana? Ke mahkamah. Kenapa? Dia berhadapan dengan pertuduhan yang ada hubung kait dengan soal-soal rasuah, salah guna kuasa, macam-macam dalam pertuduhan. Kita sedang baca dengan agak teliti apakah pertuduhan-pertuduhan yang dihadapi. Cukup berat. Wang rakyat dan wang pihak-pihak tertentu yang dah diambil bernilai berpuluh-puluh bilion.
Kalau bagi pada orang Sungai Besar ni, kaya raya. Dia seorang makan tadi. Masya Allah. Dia nakkan pilihan raya sekarang kerana kes dia belum selesai. Dan dia sebagai seorang rakyat Malaysia boleh bertanding dalam pilihan raya kerana kes tidak ada, walaupun ada pertuduhan. Dia takut kalau lambat sehingga mahkamah buat putusan menjatuhkan hukuman, manalah tahu, maka dia tidak lagi layak untuk bertanding. Apalagi kalau dia bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri. Datuk Zahid Hamidi telah berucap dalam satu perhimpunan Parti India MIC yang sudah pun ditularkan dalam media sosial, video di mana dia berkata apa, tuan-tuan? Quote unquote, dia kata pilihan raya ini is mother of all election. Faham tak? Ini pilihan raya ibu bagi segala pilihan raya. Penting kita mesti menang pilihan raya ini. Kalau kita tidak menang, apa kesan? Dia takut nanti dia akan dipenjarakan. Dan lepas tu saya tengok dia tunjuk pada siapa? Datuk Mat Hassan. Mat, jangan ketawa, you are next. Engkau akan juga dalam giliran itu menunggu nak dia apa jatuh hukuman. Ini siapa cakap? Bapak Zahid. Lepas tu sebelahnya Presiden MIC kan, namanya Tan Sri Vicky Nathan, entah apa nama Vicky lah. Jadi kata Vicky, you don't laugh, jangan ketawa, engkau juga ada dalam barisan menunggu. Lepas tu dia sebut lagi nama Sarabanan, jangan ketawa, awak juga sama-sama terlibat. Lepas dia sebut nama Wika Siang, Menteri juga kamu. Datuk Hishamuddin, jangan tahu, you also next. Dia sebut dia semua barisan sah VVIP yang ada di hadapan tu, seolah-olah dan mungkin dia yakin mereka juga terpalit dengan kes rasuah. Masya Allah. Pengakuan terbuka. Jadi katanya begitulah, kalau kita tak menang pilihan raya ni, tak menang pilihan raya ni, tak boleh bentuk kerajaan, kita semua nanti akan dijatuhkan hukuman dan dipenjarakan. Ini bila nawaitunya begitu rupa. Tok Guru pada kat sini, niat dia terserlah, ataupun apa yang disebutkan itu terserlah di hadapan khalayak umum. Satu pengakuan yang nyata bahawa whole barisan pimpinan yang ada dalam Barisan Nasional, terutamanya UMNO, telah terlibat dan terpalit dengan masalah rasuah dan lain-lainnya. Jadi orang Sungai Besar ni saya nak tanya, nak pilih UMNO dan Barisan Nasional atau tidak? Tak dengar. Jawapannya pastinya tidak. Itu baru satu bab dalam episod yang terlalu panjang. Jadi sebab tu dia nak adakan pilihan raya cepat-cepat. Konon ni kalau sekarang ada pilihan raya, kok kalau dia menang membentuk kerajaan dan dia ke siapa kawan dia Anwar Ibrahim ke jadi Perdana Menteri, langkah yang mungkin boleh dibuatlah untuk mencari jalan supaya kes mahkamahnya digugurkan. Jadi soal ni nak pilihan raya ni untuk apa? Untuk orang Sungai Besar? Untuk seluruh rakyat Malaysia? Untuk siapa? Masya Allah. Pilihan raya ialah satu proses demokrasi. Dengan demokrasi itu ialah kuasa rakyat dikembalikan semula, supaya rakyat yang ada berhak untuk mengundi. Dengan undi itu dapat menyokong parti, dan parti yang mendapat majoriti besar membentuk sebuah kerajaan. Nak bina kerajaan ini bukan satu perkara yang mudah, bukan satu perkara enteng, bukan diguna ataupun disalahgunakan tujuan ini untuk melindungi seorang individu. It is not about Zahid Hamidi, it is about us. Kita, rakyat, sewajar itu diutamakan. Tidak, Barisan Nasional dan UMNO mengutamakan diri mereka. Ini tak wajar.
Faham tak syarahan saya? Nak kata khutbah besok bawa ada khutbah Jumaat. Nak kata kuliah, saya bukan profesor, saya orang politik kecil aja, tapi dipanggil abah, dah tua dah saya 75 tahun, tapi macam orang 55 tahun. Boleh berdiri lama, bukan apa nak seronok. Jangan buat majlis macam terlalu serius. Muka saya ni nak buat macam mana? Pak saya dah, mak saya lahirkan muka macam ni, tapi elok juga tak? Mata tak sepet, hidung tak mancung, tapi di muka Jawa dan Bugis. Jadi sebab itu saudara, balik pada soal matan, isi apa yang kita nak sebut pada malam ini. Kita nak tentukan supaya kita dapat membentuk sebuah kerajaan yang baik, kerana kita cintakan negara kita. Baik kita yang sudah lama hidup di negara kita sebagai anak watan, ataupun anak-anak muda yang saya lihat ramai di luar sana. Datuk Muslimin kata ramai anak-anak muda. Terima kasih dan tahniah, anak muda datang nak dengar ucapan orang tua di Abah. Nak membentuk sebuah kerajaan yang baik, a good government, kerajaan yang beramanah, kerajaan yang bertanggungjawab, kerajaan yang prihatin tentang nasib rakyat. Kerajaan akan buat lebih banyak untuk membangunkan nasib rakyat. Kerajaan yang boleh menyediakan makanan di atas meja dan tidak ada yang mati kebulur. Kerajaan akan menyediakan peluang-peluang pendidikan untuk anak-anak kita jadi anak-anak yang maju dan berjaya. Kerajaan yang nak menyediakan pelbagai-bagai. This is not just a simple matter. It is a very important matter. Ini satu hal yang amat mustahil. Jangan kita gunakan hak mengundi itu hanya setakat untuk menunaikan tanggungjawab tanpa mengetahui apa tujuan kita pangkah itu tadi. Dan kalau nak pangkah masuk ke pusat perbuangan undi, berapa yang guna? Senata sebulan. Maka dengan selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa sikit, lepas tu tengok, jangan tengok banyak-banyak. Tak payah baca Datuk Muslimin, tengok Perikatan Nasional, pangkah aja kat situ. Khalas juga. Tapi macam mudah. Tetapi akhirnya nanti jumlah yang dipangkah tu mencukupi, maka Yang Muhammad Datuk Muslimin terpilih sebagai wakil rakyat Sungai Besar. It's only one. Kalau nak bentuk kerajaan, dia bukan Sungai Besar, Pagoh pun nak menang, kata orang Kelantan. Siapa calon Pagoh? Pagi itu yang saya di sana kan, saya umumkan nama Tan Sri Muhyiddin calon Pagoh. Oh, bergemur. Saya kata dah menang. Tapi orang kat situ bukan boleh sokong saya, undi saya. Ini orang Pagoh lah, macam di Sungai Besar orang sini lah sokong pun menang. Saya dengan Wabi Muslimin insyaAllah menang, kata orang Kelantan. Tapi tak cukup. Berapa kita nak? Betul, 112 kerusi. Kita dalam Perikatan Nasional hari itu yang saya umumkan, yang itu yang mungkin yang belum mutakhir, ialah 169, iaitu lebih daripada 112 yang kita kehendaki untuk membentuk kerajaan dengan simple majority. Jadi kita masuk bilangan lebih daripada yang kita perlukan. Ya, kita tahu setengah-setengah tempat sukar dimenangi. Kalau di Sungai Besar ni macam dah jadi orang kata telahan awal, kita mungkin insyaAllah akan menang. Tetapi kita perlukan 112. Baru-baru ni Anwar Ibrahim dah istihad, dia dah ada 100. Hampir-hampir nak menang tu. Percaya ke dia cakap tu? Kalau saya kata saya ada 102, lebih sikit daripada dia, macam mana? Dia maksimumnya 222. Masuklah di Sabah dan Sarawak. Tak apalah. Ini sebagai gimmick, taktik untuk menarik sokongan. Aku dah dekat-dekat nak menang, kamu tak sokong, besok kau kalah. Itu sokong aku. Tak apa. Apa pembilangan itu dalam sistem demokrasi mesti ada sejumlah
kerusi yang akan dimenangi, yang dikatakan simple majority atau lebih daripada 112, barulah boleh membentuk kerajaan. Macam mana tuan-tuan fikir? Jadi ini baru di Sungai Besar. Saya dah seantoro Malaysia, saya pergi, saya cakap soal yang sama. Soalnya mampu tidak? Mampukah Perikatan Nasional membentuk kerajaan? Kalau semua jawab macam itu, insya-Allah itu kata mampu tu doa. Minta Tuhan kun fayakun, jadikanlah supaya perikatan ini terbentuklah sebuah kerajaan untuk menyambung tugas-tugas dulu yang kita dah pegang sebanyak 17 bulan yang belum selesai. Belum halas lagi. Banyak lagi yang belum selesai. Dulu 2 tahun ataupun kurang 2 tahun, 17 bulan, apa kerja saya tuan-tuan? Apa kerja saya? Perdana Menteri. 1 hari bulan Mac angkat sumpah wallahi wa billahi wa tallahi di hadapan agung, sebut nama dan sebagainya, menjunjung perlembagaan negara itu, ini dan sebagainya. Lepas tu tak ada rehat. Pada 16 bulan saya mengadakan mesyuarat kabinet yang pertama. Saya pimpin. 16 hari bulan tu kita buat keputusan kerana Covid dah mula mencacak naik. Waktu saya bersama dengan Tuan Mahathir dalam jemaah menteri yang dia pimpin, sebelum Nabi saya mengangkat sumpah jadi Perdana Menteri, saya dah beritahu dengan Tuan, saya Menteri Dalam Negeri, jaga keselamatan negara, semua sempadan-sempadan saya kawal dengan immigration dan sebagainya, dan polis. Waktu itu dah ada kes Covid. Saya beritahu dengan Tuan Mahathir, sir, it is time that we have to close our border. Ini masa kita tutup sempadan. Jangan benarkan orang asing masuk yang boleh membawa wabak yang lebih tinggi dalam masalah Covid. Dia kata tak apa. Itu dah tak apa. Bila saya masuk, pertama saya buat keputusan, 16 bersidang, 18 lockdown, PKP di seluruh negara. Takkan lupa baru je. Saya tak bangga dengan keputusan itu, tapi tak ada cara lain yang boleh kita gunakan untuk mengawal keadaan. Kerana waktu itu saya memikirkan negara kita ada 30 juta rakyat. Tak besar tapi tak kecil. Setiap nyawa rakyat itu adalah nilai yang besar kepada negara. Mati dan maut seorang manusia Malaysia ni satu kerugian besar kepada negara. Itu bebanan saya. Kerana saya tahu saya adalah Perdana Menteri. Oh, jangan hanya kata, oh Perdana Menteri boleh buat sesuka hati. No, itu amanah. Apa disebutkan Ustaz? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ni pemimpin, dan setiap kita ni yang jadi pemimpin nanti akan dipersoalkan terhadap apa yang kita lakukan terhadap orang-orang yang kita pimpin, macam gembala kita. Jadi sebab itu bila saya berada di situ, kita mengambil satu tindakan yang luar biasa untuk menguruskan masalah Covid, tetapi dalam keadaan yang sama untuk mengaraskan soal kehidupan rakyat kita. Pasal tak ada pekerjaan, tak ada pendapatan, makanan tak cukup. Ingat lagi tak? Nostalgia, tapi belum begitu lama. Nak mengingatkan, iaitu ini tanggungjawab. Waktu itu tak ada manifesto. Saya naik kerana Allah kata kun jadilah engkau Perdana Menteri, naik. Tak ada manifesto. Tetapi situasi dan keadaan luar biasa, kita terpaksa bertindak cepat dan pantas. Lengah sejam, lengah sehari, beribu-ribu manusia mungkin terkorban. Kita dah elakkan. Kita ambil tindakan vaksin. Kita tak cerita lah banyak-banyak. Kalau ada dalam majlis ni ada yang belum dapat vaksin, angkat tangan. Angkat tangan. Memang tak ada. Kalau tak ada, tak boleh duduk kat sini. Makna itu satu daripada tanggungjawab yang saya laksanakan sebagai Perdana Menteri, Ketua Perikatan Nasional, untuk menguruskan nasib rakyat. Malaysia dikatakan antara negara yang terbaik dari segi pengurusan Covid di peringkat antarabangsa. Kita kena sebut ini. Kalau orang kita mudah lupa. Nak dekat pelihara ini ulang balik. Kau dah dapat tak vaksin? Kau fikir siapa bagi? Muhyiddin lah bagi. Kau tak pangkah dia. Dosa besar.
Saya tak boleh keluar fatwa tu. Maknanya patut ada itu. Bukan soal itu, menjaga kehidupannya. Bila saya kata tutup rumah, jangan keluar mana-mana, jangan ke sana, jangan kemari, dah jadi lagu rap. Anak-anak muda suka, jangan ke sana, jangan berdansa kat rumah. Seorang-seorang je pakai kain gombang, dia buat macam itu, macam tak senonoh. Tapi apa nak buat? Tak ada makanan atas meja. Nak keluar, saya kata jangan keluar. Kalau keluar pun, cuma ketua keluarga ingat, pergi ke pasar, balik cepat. Tapi tak cukup makanan, kerja tak ada, pendapatan tak ada. Saya kata arahan saya, cari makanan, hantar pada setiap kampung, rumah pangsa dan sebagainya. Saya fikir orang yang mendapat faedah dan nikmat secara langsung lebih daripada 20 million. Tak tepuk tangan. Asal dah lali kata orang, alah tak apa. Tapi saya bukan nak memuji diri sendiri. Itu adalah kerana perjuangan Perikatan Nasional. Tetapi hari ini, bila masa nak ada pilihan raya ini pun ada juga hikmah, kerana nak bentuk kerajaan. Kalau Perikatan Nasional terbentuk sebagai sebuah kerajaan, ada lagi banyak agenda pembangunan yang belum selesai. Hari ini waktu saya berucap, tuan-tuan rasa okey. Actually it's not yet okay. Belum okey lagi. Nak kata KO pun tidak. Kenapa belum okey? Kerana belum pulih. Bukan setakat nak pulih, macam kita kalau penyakit nak pulih, tapi nak sihat walafiat. Belum sampai ke tahap itu. Kenapa? Ekonomi belum pulih. Pendidikan baru nak buka balik. Berapa lama cuti sekolah? Banyak anak-anak murid kita baru masuk ke sekolah tertinggal jauh ke belakang. Dulu ada kindergarten, waktu dia naik ke sekolah tak pernah masuk kindergarten, nak baca alif, bata, ABC pun tak tahu. Ini sekarang ni berlaku. Kalau ada cikgu di sekolah yang ada di sini mengajar sekolah, tahu tentang soal itu. Kita belum sampai itu. Jadi satu daripada perkara yang saya fikir penting, bila mana kerajaan Perikatan Nasional ini terbentuk, meneruskan agenda menguruskan hal ehwal rakyat yang belum selesai. Setuju tak? Saya bayangkan, bila mana kita mengadakan mesyuarat kabinet, yang pertama, agenda yang pertama apa dia? Soal nasib rakyat. Ada tak pekerjaan? Pendapatan mereka macam mana? Nasi dan juga lauk paukah ada ke atas meja mereka? Anak mereka pergi sekolah, kesihatan mereka terurus atau tidak? Ini soal-soal pokok. Dalam kajian yang kita dah buat oleh beberapa pihak universiti dan juga think tank, kumpulan pemikir ni, bila dia jumpa dalam bak sampling pada rakyat Kelantan, apa yang didapati? Apa yang rakyat tekankan sebagai perkara yang paling utama? Top priority, Prof. It is about, orang kata, the bread and butter, roti dan mentega. Jangan salah faham. Dalam bahasa Inggerisnya, bread and butter issue. Soal kehidupan, soal pendapatan, soal pekerjaan, soal berian barangan yang agak harga berpatutan, tak ada inflasi. It is about the bread and butter issue. Top of the list. Walaupun soal yang lain adalah soal berkaitan dengan soal rasuah, soal pendidikan, soal kesihatan, soal pengangkutan, soal pendapatan, itu ditekankan. Tapi yang paling utama ialah soal bread and butter issue. Saya nak ambil itu sebagai agenda pertama. Bersetuju atau tidak? Bila nak buat tu, nak fikir balik, siapa nak kita tolong? Saudara tahu tak, kesan daripada pandemik yang kita hadapi hari ini, jumlah rakyat kita yang jatuh ke paras miskin, yang dahulu kita sebut sebagai B40, mana di bottom yang ke bawah sekali itu 40% ni adalah miskin. Daripada seluruh rakyat Malaysia, 40% kategori miskin. Miskin ialah mereka yang pendapatan ketua isi rumahnya tak melebihi RM4,300 sebulan. Kalau di sini saudara ketua isi rumah, dalam tu sama ada anak bekerja, isteri bekerja, campur semua sekali. Kalau pendapatan bawah daripada itu ditafsirkan sebagai saudara adalah tergolong daripada
golongan yang miskin. Dulu 40%, sekarang ni lepas Covid melanda negara, jumlah 40% dah naik 61%. Setiap 10 rakyat Malaysia, 6 orang telah kelompok yang miskin. Sudah atau tidak? Dulu ada pemandu kapal terbang, pilot, gaji entah 15-20 ribu. Baru-baru ni saya dapat lihat di Shah Alam, dia buka warung jual mi bandung. Bukan hina, tapi menunjukkan dia tidak ada pekerjaan, dia buat kerja berniaga kecil, pendapatan mungkin 3-4 ribu saja berbanding dengan pendapatan di awal. Kumpulan yang dikata M40, ini yang pertengahan M40, middle income 40, dah kurang. Tinggal hanya lebih kurang 18%. Mana pergi? Dia dah jatuh miskin. Jadi kalau itu kita sedar sebagai sebuah kerajaan, pasti ini menjadi tanggungjawab. Saya tak tahu sama ada Zahid Hamidi tahu tak soal itu, Anwar Ibrahim tahu tak soal itu, tapi Muhyiddin Yassin memang tahu soal itu, kerana ini masalah rakyat. Apa nak angkat saya lagi? Saya nak angkat sendiri. Maknanya ada kesedaran, ada rasa tanggungjawab, dan ada a sense of urgency. Rasa nak dipercepatkan, jangan lengah. Bila saya jadi pengurusi Majlis Pemulihan Negara, sekarang ni saya pengurusi Majlis Pemulihan Negara. Satu daripada kerja yang saya minta dengan Perdana Menteri dulu, saya dah tak ada kerja dah tuan-tuan, dah pension. Minta kerja tu, dia kata buatlah kerja tu, tapi wallahi 1 sen pun saya tak ambil. Umur ni saya bagi percuma. Saya pakai otak saya nak tolong rakyat jelata. No charge, nothing. Pasal apa? Ini tanggungjawab. Saya tak mau rela meninggalkan tanggungjawab besar itu kerana negara belum lagi pulih. Saya kata minta ini saja kerja. Okeylah, ambil lah. Gaji tak ada, kereta tak ada, alarm tak ada. Ada orang kata dia ambil gaji, yang cakap ni Ashraf Wajidi, dia nak pergi ke Gerik, tengok dah sempang sior orang Gerik tolak dia. Dia tak ada tempat di Kelantan pergi ke Gerik, dia tolak orang Gerik. Itu cerita dia. Dia kata saya dapat gaji. Ini budak cerdik ni, saya ambil dia di bank negara waktu dia tak ada kerja dulu untuk jadi ahli Dewan Negara, jadi senator. Waktu zaman jahiliah dululah. Lepas tu dia tak pandai belajar, sampai hari ni pun dia tak tahu. Dia suruh saya letak jawatan, suruh dia ambil. Mana saya ambil? Cerita dia ialah kerana nak menyelesaikan tanggungjawab amanah yang belum selesai lagi, kerana negara belum pulih seperti sedia kala. Jadi kalau kerajaan yang terbentuk lepas pilihan raya ini tidak tahu tentang masalah itu, negara kita akan terus terjerumus. Kalau ada kumpulan-kumpulan kluster mahkamah, dia berikan hak dan berkuasa, dia gunakan kuasa dan kedudukannya, utamanya bukan soal nasib rakyat, tapi nasib kumpulan-kumpulan puak-puak mereka yang mereka takut akan dipenjarakan. Tak boleh gitu, tuan-tuan. Yang terkini ni saya dengar cerita, ini yang dah ditularkan dalam media sosial. Siapa yang nak jadi calon UMNO dan Barisan Nasional, ada juga gambar yang ditunjukkan salam akad bai'ah, antara kandungan bai'ah yang disebutkan tu. Kalau salah tu salahlah saya ya, ada orang kata ni fake, tapi ada orang kata betul lah Tan Sri. Tengok cara gambar yang keluar tu macam sahih, bukan dibohong. Dalam tu antara lainnya, kalau dia jadi ahli parlimen menang, satu, bagi hak penuh pada Zahid Hamidi untuk buat apa saja yang dipikirkan wajar dan sesuai. Dan antara juga yang disebutkan itu, kalau tak betul, tak betul lah, ialah mesti ambil langkah untuk membebaskan dia daripada segala bentuk tindakan undang-undang dan sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, saya dengar cerita, tak tahulah saya betul tidak. Biasanya kalau cerita ni bukan dalam Islam kita kena semak dulu kan, dengan percaya. Tapi cerita ni saya dah semak dengan banyak pihak, dia kata ada asas. Apa sebab asasnya? Kalau BN bertanding yang pada hari ini dengan keadaan dah pancung kepala ni, pancung kepala sini, hantar sana ke bawah ni, macam-macam hal,
Saya tahulah UMNO Sungai Besar dalam keadaan. Jadi dia tahu bahawa dia sahaja Barisan Nasional tidak mungkin boleh mempunyai jumlah kursi yang mencukupi untuk membentuk kerajaan. Dia tak nak bersama-sama dengan kita. Walaupun PAS ada berusaha dulu untuk muafakat nasional, dia tak nak, dia tolak. Dia kata kami tak nak terima. Tuan-tuan tahu tak siapa yang dia bersyubhat sekarang? Agak fikir siapa? RM10. Ha? Oh, banyak saya kena keluar duit ni. Ceritanya, kerana dia kata dia tak dapat cukup bilangan, dia sanggup untuk bersekongkol dengan Anwar Ibrahim dan juga DAP. Kalau dengan jumlah itu dapat membentuk kerajaan, Anwar jadi Perdana Menteri, dia jadi Timbalan Menteri. Tetapi pasti yang dia akan tumpu ialah apakah usaha yang boleh dibuat untuk membebaskan dia daripada pertuduhan-pertuduhan tersebut. Balik juga soal yang tadi, itu yang lebih utama. Tetapi kesannya pada kita, saudara, kalau itulah perbuatan yang UMNO nak buat, dan kalau hari ini adalah celah-celah orang UMNO, dengar cakap saya, kamu dok hok pangkah ke Tuan Kelantan pada UMNO ni dengan harapan UMNO boleh membentuk kerajaan, tetapi perbuatan oleh pemimpin mereka iaitu Zahid Hamidi ialah untuk membentuk satu jajaran baru untuk boleh berkuasa, supaya dengan kuasa yang ada itu dapat membebaskan diri mereka daripada segala bentuk pertuduhan. Tetapi dalam persekongkolan itu ada puak-puak yang sampai hari ini menentang usaha yang kita buat menegakkan Islam sebagai agama yang hebat, nak membantu dan membela nasib orang-orang lain. Saya nak sebutkan satu dua perkara. Datuk Azmin kalau ada ini boleh mengesahkan. Waktu kerajaan Pakatan Harapan menguruskan negara 22 bulan, Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, saya jadi Menteri Dalam Negeri. Waktu itu kerana niat kita nak menjatuhkan kleptokrasi, jadi berhasil. Tapi bila sudah bentuk kerajaan, cara tindakan pihak DAP terutamanya dalam kerajaan cukup dahsyat. Peruntukan yang telah disediakan kepada teraju, ini kerajaan tubuh teraju untuk membantu orang-orang lain menjaga. Yang diberikan peruntukan kepada badan-badan tertentu yang ditubuhkan, antaranya Equinas. Equinas kerajaan bentuk dengan satu peruntukan besar 2 bilion supaya Equinas ini dapat meningkatkan penyertaan masyarakat Bumi Putra dalam bidang perniagaan. Puan Eng buat keputusan minta Tun Mahathir ambil balik 2 bilion. Jangan bagi ke Equinas, jangan bagi peteraju. Ini satu contoh peruntukan yang diberikan pada Felda untuk membina jalan berapa ratus juta dikurangkan. Sebahagian selain daripada ISAT, saya sendiri tertekan dari sebagai saya Menteri Dalam Negeri. Dia minta supaya dipindah Akta Hasutan, tak boleh pindah. Kalau nak pindah pun mesti dapat perkenan pada raja-raja. Kerana di situ kalau saudara sentuh tentang soal raja, kita ada kuasa untuk bertindak terhadap mereka ini. Ini nak diminta oleh mereka supaya dihapuskan. Macam-macam lagi. Sebab itu saya tak boleh tahan dulu. Saya tak boleh tahan. Dan bila saya berada dalam saf, dalam Pakatan Harapan, ada pilihan raya di Semenyih. Lepas tu ada pilihan raya di Tanjung Piai. Calon ialah calon daripada Bersatu. Kalah semua. Saya dah sedar, duduk lama-lama kalau Bersatu kekal ke situ, hanyut kita. Kalau sampai pilihan ini, saya tak tahu saya di mana. Alhamdulillah, Tuhan Maha Besar menyelamatkan keadaan. Kita beritahu Tuan Mahathir, sir, we have to leave. Tapi bila saya buat begitu, dia kata, engkau lah pengkhianat. Saya kata, pengkhianat apa? Saya bertindak kerana mereka mengkhianati hak Melayu Islam dalam negara kita, dan saya tidak reda untuk bersama untuk mengkhianati bangsa, agama dan negara. Tak boleh kita korban. Saya tinggalkan mereka. Jadi bukan pengkhianat, kita adalah penyelamat. Tak apalah, penat tepuk tangan lah. Jadi saudara, dah hampir 45 minit. Ucap saya sebut tadi 4 jam, tak ada lah, sikit saja lagi nak jelaskan supaya kita faham betul-betul, supaya bila sampai 19 bulan dah cukup masak dalam pemikiran kita, tak ada pilihan. Dan nak beritahu anak-anak muda, saya ada cucu.
Usia 20 tahun. Pak dia hantar ke luar negeri belajar UK. Nama dia Suraya. Jadi kita ada family chat, WhatsApp ni kita family. Suraya, tolong pastikan you daftar untuk mengundi sebenarnya undi luar negeri ya. Suruh link kan dengan ni. Lepas tu dia kata dah, kita dah itu dah. Dia tahu macam mana nak undi. Kadang mak ada tanya, Suraya nak undi siapa? Dia tak jawab. Dia cerita betul ni, nak tunjukkan macam mana anak muda punya pemikiran. Dia tak boleh jawab. Tapi mak dia kata lagi, you do not vote for all the parties that is not supporting your tok ayah. Saya tok ayah. Maka beritahu pada anak ni, kata jangan sokong parti-parti yang tak sokong tok ayah. Sokong parti tok ayah. Dia tak sebut parti apa. Saya pun post gambar saya, kan dia cantik, wajah saya yang handsome. Masuk dalam family chat, bawah tu ada pesan macam ni kan. Suraya, ini dia. You have to vote for Perikatan Nasional. Kat sini pun ada juga yang umur 18 tahun kan. Dia tak tahu macam mana nak undi. Dia tak mengikuti soal politik, tapi dah pindah perlembagaan, usia 18 tahun dah boleh undi. Siapa dia nak undi? Saya ada buat satu kajian yang saya dapati bahawa anak muda ni prihatin tentang soal politik sebenarnya. Tak begitu mendalam, tapi tahu tentang soal kerajaan. Yang common daripada jawapan dia, Barisan Nasional dan UMNO, no. Tepuk tangan. Dia tak ada ni. Mana dia baca macam-macam cerita tak senonoh. Jangan kita fikir mereka tak tahu, tak tahu. Dia tak ada Barisan Nasional dan UMNO. Alhamdulillah. Tapi dia tak tahu antara PN kita ni dengan PS nak pilih siapa. Biasa dia tanya siapa. Mak ke bapak dia kan. Mak pilih siapa. Kalau mak kata pilih PN, taat dan setia, dia pangkal kita. Tapi kalau ada mak tu salah cakap, kata pilih PS, dia pangkal ke sana, gubi kita. Dan tugas tuan ni beritahu pada semua keluarga, jangan lupa supaya nasihat pada anak ke cucu pangkal pada Perikatan Nasional. Boleh tak buat itu? Jadi saya dah habis modal lah, tak ada cerita lagi. Walaupun saya boleh sambung lagi, tapi nak menjelaskan ini antara perkara pokok. Jadi ada orang tanya, selain daripada apa yang telah cerita ini, kalau nanti kalau terbentuk kerajaan, kalau doa saudara dimakbul Allah dan saya kembali semula sebagai Perdana Menteri yang ke-10, mana ada tahu. Dan doa tadi panjang kami itu, Allah kurniakan kita darjat dan kedudukan, bukan soal nak membanggakan diri. Ya, kalaulah begitu, apa tawaran kita kepada rakyat? Rakyat nak tahu. Kalau Perikatan Nasionalitas ya menang, apa dia yang nak dibagi kepada kita selain daripada apa yang disebutkan tadi? Kita ada sebutkan dalam kita manifesto. Sekarang ini kita sudah perwar-warkan 3 perkara pokok. Nombor 1, prihatin. Nombor 2, bersih. Nombor 3, stabil. Prihatin, bersih, stabil, PN, best. Boleh tak tahu itu? Prihatin, bersih, stabil, PN, best. Best itu ialah singkatan daripada bersih dan stabil. Itu dalam bahasa Inggeris, tapi okey. Jadi kalau nak ditafsirkan, ini panjang kerana hurai soal prihatin, kita tahu apa prihatin kan. Mana kerajaan ni mesti tahu apa masalah rakyat dan cari jalan nak tolong rakyat. Itu first thing. Soal ekonomi, soal pendidikan, soal perniagaan, soal pendapatan, soal nak membantu, ada makanan, itu kita akan utamakan. Prihatin. Dan Perikatan Nasional sudah jadi sinonim dengan perkataan prihatin. Itu kita nak ingat, itu satu. Bersih kita tahu. Jangan ada amalan-amalan mungkar, rasuah, salah guna kuasa, kesannya adalah amat parah pada negara. Nak kita pulihkan balik. Hari kemarin bila saya umumkan calon, saya mengetuai ikrar. Aku janji dengan sebutan wallahi wa billahi wa tallah bahawa kami semua yang ada di sini calon. Masuk juga Datuk kita bersumpah bahawa kami akan sentiasa berusaha untuk nak mengelakkan segala bentuk-bentuk rasuah
yang bertentangan dengan Akta Pencegahan Rasuah Malaysia. Itu kenyataan kita. Dan ini sudah jadi satu amalan bagi semua calon Perikatan Nasional angkat sumpahan, bai'ah kita, that we will fight against corruption, we will not support corrupt practices. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang ataupun menyalahgunakan kuasa kita. Itu janji kita. Janji dimulakan dengan wallahi wa billahi wa tallah. Ini kalau kita Islam tahu apa makna berat tu, kita buat macam itu. Pasal kita nakkan supaya negara kita bersih, dan yang nak memimpin negara ini orang-orang yang bersih. PAS yang sudah lama mentadbirkan negeri tadi, tak ada satu kes pun rasuah. Itu hebat. Saya yang mimpin Bersatu setakat hari ini, alhamdulillah, tak ada satu kes pun yang berkaitan dengan rasuah. Saya dah lama tuan-tuan, 44 tahun dalam kerajaan. Bukan masa ni last, pencin dapat. Tapi nak menunaikan hajat yang akhir saja. Bila hari lagi dia. Kalau nak kirakan dia punya, orang kata, tarikan kuasa luar biasa. Perdana Menteri is the most powerful man in the country. Kalau nafsu kita rakus duduk kat situ, memang hancur negara. Itu yang Najib tak boleh tahan. Saya wallahi, duit itu duit rakyat, haram, hukumnya haram. Jangan ambil walau sesin pun. Saya takut pak saya tunggu aja, jangan kau ambil duit, haram. Haram maknanya apa? Pergi ke mana? Syurga ke neraka? Jangan ambil. Jadi kita, dan saya pastikan semua pemimpin dalam kerajaan yang ada kuasa, jangan salah guna kuasa, jangan ambil wang rakyat. Kalau dah saya bagi jaminan, tuan-tuan tak percaya lagi. Tengok muka ni, totok ni, separuh Jawa. Jadi sebab itu, dan yang last kita kata stabil, kita faham kestabilan penting. UMNO apa kata, kalau pilih dia, dia akan memberikan kestabilan dan kemakmuran. Tuan-tuan percaya? UMNO, Barisan Nasional, kalau pilih Zahid, maka akan ada negara yang stabil dan makmur. Percaya? Apa? Stabil dia saja stabil, orang lain tak stabil. Kemakmuran, apa kemakmuran? Dia rakus, dia ambil semua duit kita, miskin, papa ke dana. Perikatan Nasional tak akan ikut cara sebegitu. Kita ada rasa tanggungjawab, kita ada sikap beramanah, kita nak pertahankan supaya kerajaan kita adalah kerajaan yang bersih. Jadi itulah sedikit sebanyak penjelasan saya. Saya ucap terima kasih pada malam ini kerana memberikan saya peluang banyak masa. Pengurusi tak sekat saya sudah berhenti, jika tidak saya cakap lebih banyak lagi. Untuk setakat itu, dan saya harap dengan penjelasan yang telah pun saya berikan tadi, kita semua yang hadir di sini akan menjadi suatu agen yang menyampaikan risalah, berita-berita yang baik, supaya sampai 19 bulan maka rakyat akan memilih Perikatan Takbir.